Okey, Assalamualaikum. Kita nak sambung subtopik kita seterusnya ialah keupayaan elektrod piawai. Okey, kita baca kartun ni dululah. Dia tulis apa tu? May, mengapakah kamu mencelupkan kepingan zinc ke dalam larutan aqueous yang ada ion zinc 2+? Oh, ini susunan radas untuk sel setengah. Kepingan zinc dikenali sebagai elektrod. Jadi dia kata dalam kartun ni, May ni dia celup kepingan zinc dalam larutan, ni adalah larutan ion larutan ion zinc, zinc 2+. Okey, jadi kepingan zinc tu kita panggil elektrod. Okey, ya Nabihah, beza keupayaan yang terhasil dalam sel setengah itu merupakan keupayaan elektrod zinc. Jadi daya yang terhasil. Jadi yang kita nak cerita sini, keupayaan yang terhasil tu, keupayaan yang terhasil tu dalam sel setengah itu apa dia? Kita nak fahamkan di situlah nanti. Okey, berdasarkan perbualan pelajar dalam rajah 1.13, apakah yang anda faham tentang keupayaan elektrod? Bagaimanakah keupayaan elektrod piawai ditentukan? Okey, di sini kita sebenarnya masih lagi menceritakan bagaimana elektron tu bergerak. Elektron bergerak, dan bila mana elektron tu bergerak, dia menghasilkan satu daya, kan? Okey, keupayaan elektrod ialah beza keupayaan yang terhasil apabila wujud keseimbangan antara kepingan logam M dan larutan aqueous yang mengandungi ion logam M dalam sel setengah. Okey, jadi sel setengah, nanti kita akan tengok apa itu sel setengah. Yang kita nak faham di sini, elektrod ni, elektrod ni dia adalah kepingan logam. Okey, kalau zinc tu, kalau ini adalah zinc, kita akan celupkan dia dalam larutan aqueous yang ada ion zinc. Okey, keupayaan elektrod sesuatu sel tidak dapat diukur secara langsung. Jadi keupayaan elektrod ni kita tak boleh ukur secara langsung. Dia tidak boleh diukur lah, kan? Macam mana kita nak ukur? Kita sebab elektron tu dia berjalan, kan? Dia berjalan. Mana kita nak ukur berapa pergerakan dia tu, berapa elektron yang dihasilkan, tak boleh lagi. Sebab apa? Sebab okey, ini contohnya ni zinc. Dia kita larutkan dalam ion zinc, kan? Ini baru sel setengah. Kita panggil dia sel setengah. Kan? Jadi kalau ni sel setengah, kenapa sel setengah? Okey, jadi elektron ni dia akan bergerak daripada elektrod ni ke elektrod sebelah dia. Jadi yang ni kita anggap dia sebagai setengah. Kalau kita ada satu lagi sebelah ni, kan? Barulah kita panggil lengkap. Sel yang lengkap. Yang mana elektron ni akan bergerak daripada sini, elektrod ni dia pergi ke elektrod yang sebelah lagi. Tapi disebabkan kita hanya ada ini sahaja, kita membicarakan pasal ni sebelah ni sahaja, jadi kita panggil dia sel setengah. Itu dimaksudkan dengan sel setengah. Okey, keupayaan elektrod suatu sel tidak dapat diukur secara langsung. Kita tak boleh ukur dia secara langsung. Okey, oleh itu nilai keupayaan elektrod bagi suatu sistem ditentukan berdasarkan perbezaan keupayaan elektrod di antara dua sel setengah. Nampak? Jadi kita nak ukur dia punya keupayaan dia ni, kan? Berdasarkan perbezaan. Sini berapa dia punya keupayaan dia, kan? Comparekan dengan sebelah dia ni. Baru kita boleh kira. Okey, keupayaan elektrod bagi suatu sistem elektrod dapat diukur sekiranya elektrod tersebut digandingkan dengan satu sistem elektrod rujukan piawai. Jadi
kita kena ada sistem elektrod yang sebagai kita panggil dia rujukan piawai. Rujukan piawai, mana kita boleh rujuk dia. Okey, ni sel setengah, sebelah aja ada. Okey, ni. Okey, sini zinc. Dengan dalam ni dia dilarutkan dalam ion zinc. Ion zinc. Okey, kalau macam ni baru setengah. Kita tak boleh ukur lagi dia punya keupayaan elektron ni, tak boleh. Kan? Tak boleh nak kira berapa elektron yang bergerak, tak boleh. Sebab apa? Dia baru satu, baru setengah. Kita kena gandingkan dulu dengan sebelah dia. Okey, kita kena gandingkan dulu dengan sebelah dia. Kan? Sebelah dia. Okey, masukkan dalam dia punya larutan yang sama. Maksudnya kalau sini kita letak apa tu? Dia punya piawai dia ni. Okey, kalau kita letak dia punya hidrogen. Okey, kalau kita letak hidrogen, elektrod platinum. Okey, elektrod platinum. Larutan ni hidrogen. Okey. Jadi barulah kita dapat kira berapa elektrod bergerak. Berapa elektron tu? Elektron yang bergerak daripada sini ke sini. Itu dikatakan kita mengira keupayaan elektrod. Berapa pergerakan elektron tu bergerak. Okey, bila mana elektron ini bergerak, okey, barulah kita dapat kira berapa dia punya berapa volt dia, berapa pergerakan dia. Kita baru kira. Kalau setengah sahaja kita tak dapat kira. Okey, jadi timbul satu persoalan. Berapakah, jadi macam mana kita nak ambil satu ni sebagai rujukan? Kamu nak compare ni, kamu nak tengok okey yang sebelah ni berapa keupayaan dia. Kita nak tahu dia ni, tapi untuk tahu dia ni kita kena compare dengan sebelah. Yang sebelah ni pula mestilah dia adalah rujukan. Dia boleh dijadikan sebagai rujukan. Jadi kalaulah zinc ni dia boleh menghasilkan elektron yang boleh bergerak ke sebelah ni, kan? Dia boleh bergerak. Jadi keupayaan elektrod di sini yang sebelah ni, yang piawai ni mesti kena kosong. Dia mesti kena kosong. Kalau kosong, barulah kita boleh kira berapa elektron yang bergerak. Contoh pergerakan elektron ni. Okey, contohnya 7 volt, contohnya 7 volt. Kan? Kalaulah sini keupayaan elektrod sini ada contohnya 5. Jadi 7 kita kena tolak balik dengan 5, barulah kita dapat 2. Betul tak? Tapi kalau sini kosong, sebelah ni kosong. Okey, 7 disebabkan sini kosong, jadi kita tahulah 7 tambah kosong, jadi nilai dia 7. Jadi solid, kita tahu bacaan dia. Tak payah nak tolak-tolak dah. Tak payah kamu nak tolak-tolak, tak payah. Sebab apa? Sebab keupayaan elektrod sebelah ni kosong. Macam tu dia punya pemahaman dia. Kalau sini keupayaan elektrod di sebelah sini bukan kosong, contohnya 5. Kamu nak kena tolak balik elektron ni, tolak yang 5 ni, baru kamu dapat 2. Jadi benda tu leceh, kan? Sebab tu kita mencari yang kosong terus, supaya kita dapat compare terus. Okey, jadi ni keupayaan elektrod satu sel tidak dapat diukur secara langsung. Oleh itu nilai keupayaan elektrod bagi satu sistem ditentukan berdasarkan perbezaan keupayaan elektrod antara dua setengah sel. Jadi ni setengah sel, satu lagi setengah sel. Jadi kita tengok dua beza antara keupayaan antara dua ni, barulah kita tahu berapakah keupayaan satu ni, kan? Seperti mana saya terangkan tadi lah. Okey, keupayaan elektrod bagi suatu sistem elektrod dapat diukur sekiranya elektrod tersebut digandingkan dengan satu sistem elektrod rujukan piawai. Jadi kita kena ada satu elektrod yang ni yang boleh kita boleh rujuk, dan keupayaan elektrod dia mesti kena kosong. Okey, dengan persetujuan antarabangsa, elektrod hidrogen piawai dipilih sebagai elektrod rujukan untuk mengukur nilai keupayaan elektrod piawai. Jadi kita nak gandingkan dua setengah sel ni. Okey, yang ni satu ni kita kena gandingkan dengan rujukan piawai yang ni, dan hidrogen rujukan di mana
telah disetujui lah bahawa elektrod hidrogen piawai itu adalah sebagai elektrod rujukan, yang mana untuk ukur nilai keupayaan elektrod piawai. Okey. Keupayaan elektrod piawai. Okey, kita tengok apa elektrod piawai ni. Piawai ni maksudnya yang kita rujuk tu lah, kan, yang standard. Yang standard, mana kita kena guna dia, kan. Untuk kita ukur yang setengah sel yang satu lagi ni, yang ni kita kena pakai dia ni, yang ni piawai ni, kan. Okey, kita tengok bagaimana dia punya ni. Okey. Keupayaan elektrod bagi satu sel diukur pada keadaan piawai, iaitu pertama sekali keberkatan ion di dalam larutan aqueous adalah 1 mol desimeter padu. Jadi maksudnya ni di sini. Dia punya larutan ni mesti 1 mol desimeter padu. Dia punya kepekatan dia. Okey, kemudian tekanan gas 1 atm atau 101 kPa. Okey, suhu pula mestilah 25 Celsius, dan platinum digunakan sebagai elektrod piawai apabila sel setengah bukan elektrod logam. Okey, maksudnya sel setengah yang kita nak ukur tu bukan elektrod logam. Okey, kita tengok bagaimana elektrod hidrogen piawai ni dibuat. Okey, macam ni. Ni yang dia punya standard dia yang kita kena pakai, kan. Okey, gas hidrogen dia dimasukkan ke dalam ni. Okey, kemudian yang pegang yang pegang platinum ni, elektrod platinum ni adalah wire platinum. Wire platinum pegang elektrod platinum. Kemudian larutan asid mengandungi ion hidrogen, kepekatan dia 1 mol desimeter padu yang ni. Dan elektrod platinum dilapisi dengan platinum oksida, kan. Jadi di sini kita dapat tengok bahawa apa fungsi platinum ni. Okey, fungsi platinum oksida adalah untuk meningkatkan luas permukaan platinum dan untuk menjerap gas hidrogen, supaya supaya molekul hidrogen yang lebih dekat bersentuh dengan ion hidrogen di dalam larutan. Jadi kamu nampak tak, dia masukkan gas hidrogen. Okey, kita nak kita macam saya kata tadi lah, elektrod ni bentuk dia mestilah bentuk logam macam ni, cikgu, kan. Betul tak? Tapi kita guna, mana ada logam hidrogen, betul tak? Disebabkan tak ada logam hidrogen, sebab tu kita pakai gas hidrogen ni. Sebab tu kita lekat gas hidrogen ni, kita tak kat sini. Okey, jadi platinum oksida ni dia sekadar kita nak pegang dia, kan. Dia nak jerap hidrogen ni, kan. Jerap hidrogen ni. Supaya apa, hidrogen ni akan lebih dekat dengan ion hidrogen yang dalam air tu, kan. Jadi sebab tu kita pakai platinum tu, kan. Tapi ini adalah elektrod. Ini dikira sebagai elektrod lah. Ni elektrod hidrogen ni, kan. Ni elektrod hidrogen. Sebab kita tak ada logam hidrogen, tak ada. Jadi kita pakai ni. Ini adalah elektrod hidrogen. Sebab apa kita alihkan gas hidrogen sebenarnya. Gas hidrogen ke sini. Jadi hidrogen tu sendiri, kan, dan dia dicelup. Okey, dia dicelup dalam larutan yang mengandungi ion hidrogen. Okey, apa tujuannya? Okey, nanti kita akan tengok. Okey, apa jadi sebenarnya pada elektrod tu, kan? Apa sebenarnya yang terjadi kepada elektrod tu bila mana dialirkan hidrogen, ion hidrogen, gas hidrogen. Kalau kamu ingat lagi, minggu lepas kan kita ada belajar penyesaran logam, yang mana gas hidrogen ni, ataupun kalau kamu tengok dalam muka surat yang sebelum ni lah, kan, apa dia, yang mana kita dapat tengok bahawa yang mana logam tu dia akan bagi apa? Dia akan bagi elektron.
logam ni sendiri. Dia akan bagi elektron kepada kuprum nitrat tu. Dan kuprum nitrat ni dia akan terima lah. Sebab apa? Zinc ni memang dia akan bagi elektron. Dia lebih elektropositif. Maksudnya dia akan bagi elektron. Okey, sama juga yang sebenarnya konsep dia yang ni. Okey, bila mana gas hidrogen dialirkan sini, gas hidrogen dialirkan, jadi apa jadi? Gas hidrogen ni dia akan bagi elektron kepada ion hidrogen di sini. Ion hidrogen yang ada dalam larutan tu. Jadi kamu tengok persamaan dia yang sini, yang ni. Okey, iaitu ion hidrogen yang dalam larutan tu, dia telah menerima 2 elektron daripada hidrogen. Daripada hidrogen. Jadi inilah dia punya persamaan dia. Okey, iaitu ion hidrogen yang dalam larutan tu telah menerima 2 elektron daripada hidrogen. Daripada hidrogen yang dialirkan tu. Jadi bila mana dia dah terima, dia akan jadi hidrogen lah. Sebab apa? Dia bermula dengan ion hidrogen. Bila mana kita bagi dia elektron yang lengkap, kalau sebab yang ni maksudnya dia kurang elektron, dia plus. Plus ni maksudnya dia kurang elektron. Jadi kita bagi dia elektron, dia akan jadi hidrogen. Okey. Elektrod hidrogen piawai terdiri pada satu elektrod platinum. Platinum yang direndamkan ke dalam larutan asid yang mengandungi ion hidrogen. Jadi gas hidrogen pada tekanan 1 atm dialirkan ke larutan asid itu. Jadi gas hidrogen ni dia akan bagi elektron kepada ion hidrogen. Jadi persamaan dekat tempat situ adalah ini dia, 2 hidrogen tambah dengan 2 elektron jadi jadi hidrogen. Jadi kita nak cerita sini bahawa apa yang berlaku iaitu gas hidrogen ni dia dah bagi elektron kepada ion hidrogen yang terdapat dalam larutan. Dan ini adalah persamaannya, persamaan kimia yang berlaku. Okey, 2 hidrogen dapat 2 elektron dan yang terhasil adalah 1 gas hidrogen. Okey, jadi keupayaan elektrod hidrogen piawai bila mana jadi bila mana kita nak samakan dia. Maksudnya kita nak jadikan dia persamaan tu jadi lebih ringkas. Okey, disebabkan sini 2, sini pun 2. Jadi kita perkan semua ni dengan 2. Ni bahagi 2, ini pun bahagi 2, ini pun bahagi 2. Jadi kita akan dapat hidrogen. Satu hidrogen tu, satu hidrogen ion, dia menerima 1 elektron daripada setengah gas hidrogen. Setengah gas hidrogen. Jadi yang kita dapat tengok sini bahawa disebabkan kamu bagi tadi 1 atm, apa lagi, yang piawai tu lah, semua tu lah, 1 atm, pakai platinum semua tu. Jadi keupayaan elektrod dia sebenarnya 0 volt. Keupayaan elektrod dia ni 0 volt. Sebab itulah dia dijadikan sebagai piawai. Sebab tu dia dijadikan sebagai piawai. Jadi tujuannya kenapa kita bagi piawai, kita guna yang piawai ni, nanti kita nak gandingkan dia dengan setengah sel yang satu lagi yang ni. Sebab apa? Okey, yang ni dia pun ada keupayaan elektrod. Jadi zinc ni pun ada keupayaan elektrod. Jadi bila mana kita gandingkan dengan elektrod piawai yang ni, yang mana kita tahu volt dia adalah kosong. Jadi bacaan di sini memang solid. Kita dapat tahu sini adalah bacaan daripada elektrod zinc ni. Bacaan daripada elektrod zinc ni, dan kita tahu nilai ini adalah sebenarnya keupayaan elektrod daripada zinc. Okey, kita tengok pula nilai keupayaan elektrod. Dan ini simbolnya E0 tu. Okey, bagaimana nilai keupayaan elektrod piawai E0 ni zinc ditentukan? Okey, mula-mula sekali rajah 1.15 menunjukkan keupayaan elektrod piawai zinc diperoleh daripada sel setengah yang terdiri pada elektrod zinc dicelup ke dalam larutan ion zinc. 1 mol desimeter padu disambung kepada elektrod hidrogen piawai dan titian garam. Jadi kamu tengok gambar ni, mana larutannya ni, ion ni dia ada ion zinc 1 mol desimeter padu, dia ada titian garam, dia ada elektrod dicelupkan dalam ni,
Dalam dia elektrod dia kena sama zinc. Okey, dia punya larutan pun kena zinc juga. Okey, ni gas hidrogen. Kamu kena faham yang sebenarnya yang sini dia punya elektrod dia adalah gas hidrogen elektrod dia adalah gas hidrogen sebenarnya. Jadi yang elektrod platinum ni untuk kita nak yang nak menerima elektron tu. Sebab apa nanti zinc ni dia akan beri elektron. Dia akan beri elektron. Jadi tindak balas dia kat sini, zinc ni dia akan lepaskan elektron dan dia bagi kepada zinc, ion zinc ni menyebabkan apa? Jadi ion zinc ni akan tersesar lah nanti. Penyesaran akan berlaku di sini. Tapi sebenarnya apa selain pada itu saja, disebabkan dia melepaskan elektron, elektron mengalir ke sini juga elektron mengalir dalam wire ni dia akan mengalir, dia pergi ke belah sini juga. Jadi pengaliran itulah diukur. Kita tahu keupayaan satu elektrod ni sehingga mengalirkan berapa volt, berapa elektron mengalir. Jadi yang kiraan elektron yang mengalir itulah kita dapat ukur dengan unit volt. Okey, jadi oleh sebab keupayaan elektrod hidrogen PY adalah kosong. Jadi kita dah tahu ini elektrod PY belah sini dia adalah kosong. Tadi kita dah bincangkan. Maka bacaan voltmeter adalah 0.76 volt, menunjukkan keupayaan elektrod zinc, iaitu zinc Zn lebih cenderung untuk membebaskan elektron. Jadi zinc yang sini ni, elektrod dia ni, dia bebaskan elektron berbanding hidrogen. Jadi zinc, maka zinc menjadi terminal negatif. Okey, jadi disebabkan zinc tu yang berikan elektron dan elektron tu mengalir daripada elektrod zinc ni, dia mengalir pergi ke elektrod gas hidrogen ni. Jadi kita tahu bahawa elektron tu bergerak daripada sini ke sini jadi dia dah diukur dah 0.76. Jadi kenapa dia dipanggil sebagai terminal negatif? Sebab apa? Elektron tu bersifat apa? Kalau kamu ingat, elektron tu bersifat negatif. Jadi dia yang sedekahkan elektron tu. Elektron tu daripada sini bergerak ke sini. Jadi sebab tu kita panggil dia terminal negatif. Okey, maka zinc menjadi terminal negatif. Elektron bergerak dari elektrod zinc, iaitu terminal negatif ni, ke elektrod platinum, iaitu terminal positif melalui wayar penyambung. Okey, timbul satu persoalan. Kenapa elektron tu bergerak daripada sini ke sini? Okey, dia ikut macam ni. Siapa yang cenderung memberi ataupun melepaskan elektron? Siapa? Antara hidrogen ni dengan zinc, siapa yang cenderung? Okey, jadi untuk ini zinc tu sebenarnya yang cenderung melepaskan elektron. Dia lepaskan elektron untuk ion zinc ni terima juga, dan juga elektron tu akan melalui wire ni, dan kita dapat tahu lah di sini bahawa zinc ni dia lebih cenderung melepaskan elektron. Jadi elektron tu bergerak lah sini, dan terus dia bergerak juga pergi ke terminal positif ni. Okey. Jadi apa fungsi elektron pergi sini ke sini? Jadi elektron tu juga akan digunakan oleh ion hidrogen. Dia pun akan terima juga, ion hidrogen tu akan terima jugalah elektron daripada zinc ni. Jadi kamu dapat tahulah bahawa pergerakan elektron tu berlaku daripada zinc, dia bergerak pergi ke mana? Pergi ke ion hidrogen. Jadi ion hidrogen pun menerima elektron daripada situ, daripada zinc. Jadi sekarang ni kita membincangkan apa yang jadi pada terminal negatif, iaitu zinc, iaitu terminal elektrod zinc tu dia telah melepaskan elektron. Zinc tu dia telah melepaskan elektron. Bila dia lepaskan elektron, dia tu sendiri akan membentuk ion zinc. Okey, manakala yang berlaku di terminal positif ni apa dia? Yang sini dalam ni, iaitu elektron
akan mengalir pergi ke sini dan itu akan diterima oleh ion-ion hidrogen. Ion hidrogen akan terima dan inilah persamaan kimia yang berlaku ini. Okey, jadi kita cerita sini, siapa yang memberi elektron, siapa yang lepaskan elektron? Yang lepaskan elektron itulah tindak balas pengoksidaan. Jadi yang melepaskan elektron adalah ni, zinc yang lepaskan elektron. Jadi dialah yang mengalami pengoksidaan. Bagaimana pula dengan hidrogen? Hidrogen ni pula dia menerima elektron. Disebabkan dia yang menerima elektron, maka dialah yang mengalami penurunan. Okey. Jadi keupayaan elektrod piawai setengah sel zinc mesti ditulis sebagai penurunan. Okey, kenapa dia ditulis sebagai penurunan? Okey, ini kita akan bincangkan nantilah. Okey, tanda negatif menunjukkan elektrod zinc ialah terminal negatif apabila disambungkan kepada elektrod hidrogen piawai. Jadi kita tahulah sini bahawa kalau tanya tanda dia negatif ni, kita tahulah bahawa zinc tu adalah terminal negatif dan dialah yang akan memberi elektron sekiranya kita cantumkan dia dengan elektrod piawai. Okey. Jadi kita tengok sini, zinc ni, okey, zinc 2+,